Assalamualaikum. Okey, selamat datang ke dalam rancangan Memori Seram. Okey, di YouTube channel Kak Jananas. Okey, kali ini seperti yang anda request, okey, Kak Jana menjemput sekali lagi Kak Sofia and Surya untuk bercerita dengan kita. Okey. Tetapi sebelum tu, okey, ini ada seseorang berceritakan pengalaman lah, pengalaman peribadi dia. Okey, tentang apa, bertemu dengan kakak cantik, ataupun kita panggil nama dia Kak Pon, bukan Pondan, Pontianak, Bibam. Okey, macam gitu. Jadi cerita dia macam ni. Okey, satu hari ni orang ni dia pergi ke pasar tau. Kalau orang pergi pasar tu mestilah di siang hari kan? Bukan di malam hari. Mana ada pasar ada malam-malam. Jadi pasar malam ada, tapi Singapura tak ada sejak pandemik ni. Kan? Jadi apa yang terjadi adalah bila dia balik tu, kan, daerah rumah daripada pasar lah. Kita tak boleh cakap daerah, nanti orang tak nak pula beli rumah kat situ kan. Jadi kita tak payah cakap daerah dia, di Singapura lah. Yang penting bila dia balik tu dia menaiki lift. Dalam lift tu lah dia berjumpa dengan Cik Pon tu. Siang hari. Nak tahu kenapa? Sebab masa tu dia sedang mengandungkan anak dia yang sulung. Yang pertama. Dia darah manis lah. Darah manis. Jadi nak dijadikan cerita, bila dia jumpa dengan Cik Pon ni, Cik Pon ni merenung aja perut dia. Cik Pon tu masukkan menjelma jadi manusia atau tak. Dia Cik Pon. Okay. Cik Pon, saya pun nak menerangkan dia macam mana pun saya tak tahu. Tapi dia cerita dia tu Cik Pon. Kan? Pasal apa? Dia tak bercakap. Dia bersandar tempat dinding lift. Dia merenung aja ke arah perut. Kan? Berapa bulan tu? Itu dah cukup bulan. Tunggu hari nak bersalin aja. Jadi apabila Cik Pon tu tiba-tiba bergerak ke arah dia, tangan Cik Pon tu terus pegang perut dia. Allahuakbar. Dia tepis, dia cakap. Dia tepis. Tapi Cik Pon tu ada cakap. Dia kata anak engkau, anak aku juga. Dia kata. Yelah, dia dah pegang. Jadi dia masa tu ketakutan. Jadi lift buka aja, dia terus keluar. Dia kata bila dia keluar tu, dia balik, dia tak adalah rasa sakit perut. Macam biasa je. Sehinggalah hari dia melahirkan pun tak ada apa-apa. Yang menjadi pelik, setelah anak dia tu berumur 5 tahun kemudian. Di mana rambut anak dia yang depan ni betul-betul macam Cik Pon yang dia jumpa. Rambut dia ni tutup sebelah muka. Jadi rambut tu kau selak pun memang dia akan jatuh ke depan. Dia patutlah Cik Pon tu cakap macam tu Dah lepas tu budak tu dah 5 tahun, dah pergi sekolah, dah pandai cakap kan. Barulah pada satu malam tu, ketika dia bangun tengah malam, dia dengar anak dia berbual tepat dalam bilik. Tapi dia tak tahu mana dia berbual dengan siapa. Dia buka pintu, dia tengok anak dia tengah duduk atas katil, tengah berbual. Jadi dia cakap, dia panggil anak dia, kita tak panggil anak dia Maisara lah Maisara tengah cakap dengan siapa? Dia cakap ni, cakap dengan aunty ni. Dia cakap, aunty ni cakap dia ibu kita juga. Jadi 5 tahun yang lalu punya cerita tu datang balik. Kan? Maka dia berceritalah esoknya pada suami dia yang anak dia ni diganggu oleh Cik Pon. Sebab Cik Pon dah pegang perut tu, berarti memanglah dia target budak tu anak dia. Tu sebab dia tak bunuh kan. Tapi awak tahu tak cerita di sebaliknya, budak ni Maisara ni awak tak boleh aniaya dia. Masa pak sekolah, biasalah budak-budak sekolah umur 5 tahun kan main tolak-tolak. Jadi tanpa sengaja ada satu anak lelaki ni, anak bangsa orang Tionghoa, tertolak Maisara, jatuh, kaki dia terluka.
tanpa sengaja, tak sengaja tau. Tiba-tiba esoknya mak kepada anak yang orang Tionghoa ni datang, dia minta maaf. Tapi dia minta maaf, dia minta maknya Maisara ni ambil balik barang dia. Oh, pada anak dia. Mak yang si Maisara tak faham ambil barang apa. Dia kata kau punya hantu sudah datang saya punya rumah, dia kata. Maka dari situ kan sampailah sekarang cerita ni diceritakan kepada anda. Maisara telah berusia 25 tahun. Dan setiap kali ada yang mengganggu secara fizikal kepada si Maisara ni, teruk orang tu kena dikerjakan oleh ibu dia yang kedua, iaitu Cik Pon. Itu adalah cerita dia. Tapi ingat, ini sekadar cerita. Jangan mudah percaya, jangan terlalu taksub. Kita cuma mendengar saja dan berhibur. Okey sekarang. Sekarang giliran Kak N pula. Kak N story. Kak N story. Kuat sikit Kak N suara. Ini story berapa tahun lepas lah. Ketika itu Kak N duduk rumah 4 bilik Jurong West. Ini tentang anak Kak N tau. Walaupun usia dia kecil lagi, dia masih sekolah, tapi mata dia tu kasap. Dia boleh nampak. Mungkin rumah 4 bilik tu seperti awal Kak N cerita, Kak N diganggu. Mungkin rumah Kak N tu mungkin ada benda yang tak elok lah. Tak elok lah. Tapi tak tahu asalnya daripada mana. Memang mereka tak ganggu kita lah, tapi boleh nampak lah kan. Macam satu hari tu, ini cerita pertama tau. Pada satu hari tu Kak N seperti biasalah budak-budak ni balik sekolah, maka Kak N mop rumah. Okey, Kak N mop rumah. Anak Kak N rasanya dia kindergarten lah rasa. Kak N mop rumah, dia dah balik, dah ambil dia mop. Kak N mop tu, Kak N sambil mop sambil nyanyi lah. Biasalah ibu-ibu kan, kalau dia nak hilang kepenatan dia mesti nyanyilah. Kak N nyanyi, Kak N mop setiap sudut. Tapi di sudut anjung Kak N tu, maksudnya di ruang tetamu tu, anak Kak N tiba-tiba cakap, Mama mop kan? Mama tengok dekat atas TV tu orang hitam duduk. Dia cakap, dia bilang ada budak hitam tau mah, hitam budak dia duduk kat atas. Mana mak? Duduk kat mana? Dan Kak N ni dah macam menggelabah tau. Sambil tu Kak N baca auzubillah, baca Al-Fatihah, baca ayat-ayat, baca ayat kursi semua. Kak N baca 3 kul semua tau, baca sambil-sambil tu. Mama kan mama mop, mama tengok licin kan, dia jatuh ke debak. Tapi memang kenyataan Kak N nampak TV Kak N bergegar. TV dia bertenggek kat atas TV tau. Anak Kak N cakap dia bertenggek tu, dia budak kan dia tak tahu lah. Budak tu tak dia tahu nak sebut macam gitulah gitu. Sebab budak dia tak tahu nak sebut tenggek, dia sebut duduk. Rasa Kak N dia bertenggek sebab apa, cara dia melompat. Kak N dapat makhluk tu melompat lah. Melompat. Because when yang you nampak TV bergegar. That's why I cakap, dalam hati I betul cakap budak ni cakap agaknya ada. I tak tunggu-tunggu, I terus mau baca semampu mana I baca ayat-ayat Al-Quran, I baca. Dia cakap, Mama tengok dia lari, dia jatuh lagi. Masya Allah, gedebuk bunyi. Itu memang I dapat dengar. Dia punya bok macam gitulah kan, macam jatuh terempas. Berdentum lah bila jatuh terempas. Itu Lepas itu I cakap, Masya Allah, anak aku boleh melihat, aku boleh mendengar. Betul rumah ni ada yang tak beres kan? Rumah ni ada tak beres. Jadi nak jadikan cerita, dia cakap lah, kawan tu dah keluar, kata dia. Dah keluar. Maksudnya dia dah keluar daripada ada kepanasan sebab you baca ayat-ayat suci kan. Dia dah keluar. Lepas itu Kak N tahu, rumah Kak N mungkin ada sesuatu yang tak beres. Kak N just on
ayat-ayat lah dekat kita buka dekat ini kan tape. Dulu kita pakai tape. Kita zaman dulu tak ada smartphone, mobile phone tak ada deh. So kita pakai tape. Kak N ada beli tape, Kak N masuk kaset tu, kita on lah. Kan dulu sekarang dah ada radio ayat-ayat senang kan kita dah boleh buka. Dulu tak boleh jadi on. Sambil-sambil tu solat bacalah. Ada dijadikan cerita pendek hari lat dalam berapa hari tau. Lat dalam berapa hari tu selepas orang hitam tu sekali anak Kak N balik sekolah yang nombor 2 tu balik sekolah. Tahun ni cerita kedua ya. Kak N sambung je lah nak jadikan cerita lah kita sambung. Jadi yang dah berapa hari lepas balik sekolah, sekecil tu ada lagi. Kan sejam Kak N anak 5 juga, tapi yang nombor 3 tu dia tak salah K2. Jadi yang lelaki tu dia balik sekolah. Yang si mata kasar tu dia cakap, Mama, dia cuci. Mama, kawan abang tu, abang jumpa dia, datang masuk dia tak bersalah. Cakap begitu. Subhanallah. Dia cakap, di jalan belakang abang. Cakap, kau ni merepek, abang kau balik seorang, mana ada siang hari tu tau. Cakap, mana ada kawan abang? Tak ada pun. Ada, dia masuk, Mama tak nampak. Dia terlampau mata dia memang boleh nampak. Cakap Mama tak nampak apa-apalah, tak ada. Ada kawan abang, dia pakai baju putih, Masuk je. Masuk dalam bilik. Masuk, dia terus ikut anak masuk bilik. Masuk bilik. Subhanallah. Jadi lepas itu cakap, ni apa ni? Semua dia nampak. Kita tak nampak, cuma kita boleh nampak bekas tapak dia. I boleh nampak bekas tapak dia. Because I memang ada apa-apa benda, I akan spray ataupun I akan mop. Tapi dalam pada masa sama tu, waktu I spray, I baca ayat-ayat suci Al-Quran. Bila I spray memang nampak tapak dia. Tahu tak? Tapi I cakap itu orang ke? Itu jelmaan atau dulu orang panggil apa? Lembaga. Kalau kori itu dia tak boleh nampak. Kalau boleh nampak tapak kaki tu apa? Tapi kalau boleh nampak kaki tu tak tahu. Tak tahulah. Agaknya korin ke apa kan. Kalau dia kata kemungkinan juga kalau ada kawan-kawan yang meninggal waktu sekolah ke, dia ikut balik ke kan. Kemungkinan kita tak boleh tahu. Jadi Kasaf ni anda boleh cek lah Google atau cek pada ustaz-ustaz. Kasaf ni adalah satu pemberian. Kan gifted lah, anugerah di mana seseorang itu hijabnya boleh melihat sesuatu yang orang lain tak boleh dapat lihat. Kan ada orang dia boleh mendengar, ada orang dia boleh merasa. Dia rasa benda tu dekat, dia ada rasa. Kan seram sejuk, bulu domba berdiri kan. Tapi dia tak nampak. Tapi Kasaf ni, orang ni dia nampak. Dia boleh nampak nyata. Sebab tu kadang-kadang ada orang nak buka hijab-hijab ni, tolong. Jangan buka. Bila dah nampak jadi gila deh. Betul. Yang kau nampak tu tak handsome, tak cantik pun. Kan? Kalau kau nampak macam Miss Universe ke Manhunt ke tak apa. Nampak macam tu. Kalau dia boleh bawa kekayaan tak apa. Dia bukan boleh bawa kekayaan. Nanti macam-macam nanti dia buat pada kita kalau dia tahu kita ni mata hijab kita terbuka. Kak N dia nampak macam-macam. Dia sebab mata dia betul-betul Allah anugerahkan dia kasar. Dia bila usia dia dah belasan, mungkin dah belasan tu diorang dah tahu itu ini. Mungkin dari kecil dia sesuci bayi kan, macam suci tak ada ini. Kalau itu kan dia dah bergaul dengan kawan-kawan kan, diorang boleh pandai kan. Tapi dia nampak pun sama. Dekat tangga dia nampak pocong. Kak N tak nampak tapi dia nampak. Pocong. Anak beranak pula tu cakap, Mama tengok
Mama orang diri tu dia semua pakai putih, ada cocok, dia punya sini. Dia bilang ada ikat. Ada ikat. Mata dia merah mah kat situ kat tangga. Itu dekat mana? Dekat Bonde lah. Dia pergi rumah arwah my mum lah. Kita tak perlu sebutkan di blok mana. So dekat situ dia nampak anak beranak kat tangga macam ni. Itu mata dia kasar betul. Jadi Allah beri dia anugerah yang terindah. Dia boleh nampak apa je. Dia boleh nampak, kita tak nampak. Kadang-kadang kita macam tak nak percaya tau. Macam budak ni betul ke tak betul kan? Tapi betul. Memang bila yang Kak En cakap Kak En mock tu, bila Kak En terasa gegaran TV Kak En percaya semua kata-kata dia. Memang anak Kak En tu kasar. Tapi sekarang bila dia dah mula remaja, dia dah tak boleh remaja. Itu mungkin situ satu anugerah yang Allah tarik balik. Kadang-kadang Allah tak nak dia. Mungkin dia makin besar dia nampak dia takut. Dia takut dalam ketakutan kan. Jadi mungkin itulah. Lagi sebenarnya Allah ni lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kadang-kadang memang banyak cerita bila daripada muda dia kasar tapi sampai tingkat remaja benda mata dia tu boleh hilang, tertutup sendiri. Ada orang panggil orang kan, ada orang panggil ada orang panggil orang. Panggil ustaz. Panggil orang pandai. Buka dia punya tutup. Ada tutup. Ada nak buka, yang buka tu jangan dibuka. Jangan. Tengok cerita apa? Buka kan dia ketakutan cerita Melayu hijab lah kan. Ada cerita satu cerita hijab tu kan? Dia buka, sekali yang tukang buka pula meninggal. Dah tak ada siapa yang nak tutup balik. Macam mana? Jadi benda-benda gini sangat mengerikan sebenarnya. Okay? Jadi mak kena, anak kena. Mak jangan cakap ditiduri jin. Si anak nampak benda-benda yang macam gini. Pada yang tak tengok lagi video yang pertama Kak Sofia and Suria berkongsi, bolehlah pergi ke YouTube channel Kak Jana. Pergi tengok video tu. Kan? Jadi sebab itu kita ni berpakaian mestilah elok, orang cakap kan apa semua. Tapi memanglah bahagian-bahagian di tempat di Singapura ni, estate-estate lama ni lah, seperti Boon Lay, bahagian Toa Payoh, lagi banyak Jurong ada dua ada Jurong Baru dan ada Jurong Lama. Okey, bahagian Jurong Lama tu seperti rumah Kak Jana, Taman Jurong nama dia taman, Hati pun ada taman kan. Tapi memang ada Jurong Lake Garden situ kan. Tahukah anda yang paling haunted bangunan yang paling haunted adalah Diamond Block tu. Sebelah dia dengan blok Kak Jana. Orang tak percaya tau. Gitu. Geram. Kan? Tapi seperti yang apa ni Casey Champion cakap, The Horror King cakap, jangan mudah percaya. Kan? Ini cuma cerita. Kan? Betul ke tidak kita tak tahu. Kecuali orang yang pengalaman yang kena. Dia cerita benar-benar. Ada sometimes kita macam sekadar liburan kita tepuk tambah. Itu aja. Cerita-cerita yang Kak Jana cerita ni juga melalui pengalaman orang. Orang email, orang datang berkongsi cerita kan pada Kak Jana, pada Kak En apa. Anda nak percaya, terpulang. Anda tak nak percaya pun tak apa. Sebab apa yang kami buat adalah kami ni content creator. Berkongsi cerita. Kalau orang tu buat cerita pun memanglah cerita, konten kan. Jadi kita janganlah mempercayai bulat-bulat. Kita buat sendiri kita punya kata orang survey rujukan kita sendiri daripada orang-orang yang ini kan, orang-orang yang ahli dalamnya. Kalau macam kasar tu apa, tanya ustaz. Apa tu kasar ustaz kan? Kasar ni bagaimana dia terbentuk, terjadi apa semua kan? Sebab tu Kak Jana cakap macam Kak En ni memang macam-macam cerita. Kalau nak sebut pasal Block Diamond tu kita cakap sikit lah next time. Tapi Block Diamond tu sekarang dah dikepung lah sejak pandemik ni. Baru-baru ni diorang kepung sebab diorang taruh yang apa tu
apa tu untuk ini apa COVID, domestik punya worker dulu. Diorang kena COVID, diorang letak sana untuk diorang apa isolation, quarantine. Jadi diorang dah pagar. Tapi bawah tu business as usual. Oh, adalah. Tapi memang blok tu telah ditutup. Kan? Tak Tapi boleh naik lah. tak Lift boleh dah naik. ditutup. Lift semua dah ditutup. Cuma baru-baru ni awak bayangkan lift dah ditutup. Betul? Lampu yang menyala cuma lampu apa tau? Lampu apa tu? Tangga. Tangga saja. Tangga je, yang lain. Koridor semua dah tak ada. Oh. Dah tak ada orang. Kan? Lift dah ditutup dengan papan. Tiba-tiba beberapa malam akhir ini, kan? Lampu di atas blok itu terbuka dengan sendiri beberapa unit. Tapi tidak kelihatan orang. Oh, dia tak buka semua tapi berapa unit je lah. Masalahnya dulu tak ada lampu langsung. Sekarang dah ada lampu. Sekarang dah ada lampu. Bila kita cek, security Pak Bawah kata tak ada orang. Mana ada orang boleh naik pasal lift sudah ditutup. Dia dah palang dengan apa dengan ini dengan kayu papan semua memang tak ada orang boleh naik. Dan di tempat tangga ni kalau awak kata wah orang naik tangga kan main-main picit masuk-masuk rumah tu. Masalah rumah-rumah tu semua tertutup berkunci. Kan? Dan tangga-tangga tu dah diblok. Dah blok. Dengan papan. Macam mana orang nak naik? Kau rasa apa yang Kak Jana rasa tak? Pula tu my living room, Kak Jana punya kawasan rumah tu living room kan. Kau jenguk gini je dah nampak blok dia, Dek. Bertentang. Jadi bila lampu tu menyala, Kak Jana pun rasa macam aku tak nak tengok lah. Kan? Seram. Dia tunjuk. Kalau buatnya aku tengok tempat tinggal sekali, cak! Ada pengsan Kak Jana kau. Kan? Jadi sebab itulah perkara-perkara. Rasa yang penampak pocong tu daripada sana. Agaknya lah. Kak Jana kamu pun nampak gula-gula. Baru-baru ni ada gula-gula. Sering main cap-cap kat rumah Kak Jana. Kan? Mungkin daripada sana lah kan. Sebab tempat apa ni Diamond Block ni ada orang tercundung. memang banyak jadi Superman. Superwoman memang banyak. Yang tak ada Wonder Woman je. Kalau Wonder Woman jatuh tak mandi pasal dia Wonder. Tak kan? Ada saja Kak Jana ni jadi kita sebab tu Kak Jana cakap dalam memori seram ni kan. Kita berkongsi, bercerita tentang pengalaman seram-seram. Tak semestinya benda tu seram, tak semestinya benda tu misteri. Tetapi benda-benda ni boleh berlaku sebenarnya. Kalau ikut hukum akal memang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Kan? Kalau orang pun boleh cakap, alah nanti ada je yang komen ni. Nanti ada komen, alah Kak Jana apa seram Diamond Block. Saya tinggal Taman Jurong lalu sana. Cuba kau lalu sana Dek pukul 3 pagi. Ada berani tak? Cuba. Cuba. Kita cuba. Di blok tu tepi ada pokok besar. Cuba kau diri situ pukul 3 pagi Dek. 3 AM in the morning. Kau cuba? Cuba. Kan? Kau dah cuba, kau story dengan Kak Jana. Kau tahu tak situ ada playground tempat kawasan rumah baru. Berapa kali penduduk pak situ nampak 3 pagi. Tempat exercise tu jalan sendiri Dek. Jalan sendiri. Kau rasa hantu pun nak exercise tau. Nak keep fit. Engkau? Cakap orang aku pun tak keep fit juga. Yang tanya betul ke Kak Jana Anas ni moderator KC Champion Malam Seram betul. Kak Jana Anas ni memang moderator. Kak Jana Anas ni telah follow KC Champion ni daripada dia start kerja part time tau. Kerja part time lagi bukan full time tempat Radio Ria 89.7 lagi masa tu. Dia kerja part time aja. Kan lepas tu dia jadi full time sampailah dia berumah tangga dengan Fiza sampai dia beranak pinak dan sampai dia jadi YouTuber. Kenapa Kak Jana follow dia? Sebab senang aja. Suara dia tu
Dulu Kak Jana tak kenal tau KC Champion ni. Muka dia macam mana, orang dia macam mana, kan? Tapi KC Champion ni pangkat adik tau Dia mempunyai satu suara dan aura yang kata orang kuat. Pada Kak Jana, Kak Jana suka. I just love him as a brother. Dengar betul-betul as a brother. Sebab tu kita sebagai peminat KC Champion ni menyokong apa yang dia buat. Apa yang dia ini. Macam Kak Jana buat memori seram ni, sebab memang Kak Jana dengan Kak Annie memang suka genre seram. Kan, tapi pun daripada kita simpan benda ni, kan, mula-mula Kak Jana support juga KC dengan kasih voice note, kasih cerita. Tapi lama-lama KC Champion dah tak terbaca dah email dia banyak ni. Kan? Jadi timbul pula satu idea di mana Kak Jana sebenarnya lebih suka buat blog makan, kan, buat travel. Tapi masalah macam mana Kak N dengan Kak Jana nak travel? Dah trouble dah sekarang ni pasal pandemik COVID-19 ni. Sebab itu kami menggunakan genre yang kami suka. Ini salah satu petua tau. Tips daripada KC Champion juga. Nak buat sesuatu yang kita suka. Sesuatu yang Kak Jana suka tu bercerita. Macam sekarang ni Kak Jana dengan Kak N bercerita lah ni dengan you all kan. Kadang-kadang kita bercerita lawak jenaka kan, kita menghiburkan. Kadang-kadang berita yang macam peristiwa yang sedih-sedih kadang-kadang kita bercerita tentang pengalaman hidup orang, macam mana pengalaman hidup kita lagi banyak kan, macam mana kita diganggu oleh benda-benda yang di luar kawalan kita lah kan. Benda-benda yang aneh, sebab kita tak boleh nak simpan. Kalau ada, korang luahkan semampu mana, luahkan. Kalau you nak cerita dengan Kak N, silakan pergi tempat TikTok, Facebook, YouTube channel dia, subscribe tempat dia, kan. Nak cerita dengan dia, cakap, Kak N boleh tak cerita-cerita saya? Nama saya jangan sebut, kita orang tak sebut. Kita akan tukar nama lain. Kan, jadi benda tu tak ada bersangkut paut dengan cerita yang kita cerita ni. Bukan cerita genre seram adik. Nak akan datang Kak Jana dengan Kak N akan buat konten cerita kehidupan. Cerita kehidupan di mana kehidupan itu sendiri, kan, macam mana untuk anda, kata orang ini. Jadi rajin-rajin lah. Kak Jana punya follower baru 400 lebih. Kalau buat live, kita boleh chat secara live. Betul tak? Jadi share lah video-video Kak Jana ni kan, Kak N. Jadi kita orang boleh buat live. Jadi you all boleh chat dengan kita terus menerus. Jadi mungkin you ada permasalahan hidup, ada apa kan, masalah muka, kecantikan, kesihatan. Kita boleh bantu. Kan kata orang tu, kita istiqamah bersama-sama, menggunakan produk-produk yang sesuai untuk kulit-kulit kita. Betul. Jadi sebab itu Kak Jana di sini juga nak ambil kesempatan. Ada yang menaja ni. Kau ingat jangan memori seram, tak ada menaja Ada penajaan daripada apa? Merukumu. Ini tajaan daripada Kak Sofia yang sudah dia yang buat. Dia yang buat. Jadi dia membantulah Kak Jana punya YouTube channel ni dengan menaja rancangan memori seram kan. Saya daripada tu Kak Sofia dan Surya juga mempunyai networking perniagaan, iaitu melalui daripada ni Fermetri kalau nak Fermetri, okey, nak menggunakan Fermetri. Dan juga Kak Sofia dan Surya ada ini adalah Automax kan. Jadi ada makanan dan juga ada serum kecantikan dan juga ada ni. Okey, apa yang membuatkan anda cantik jelita dalam 8 saat saja adalah dengan menggunakan barangan daripada RF World Singapore melalui Puan Sofia and Surya, di mana akan nampak glowing tanpa makeup, tanpa foundation, tanpa concealer. Nampak tak? Tegang macam gitu kan. Jadi ingin kecantikan yang luar biasa,
dapatkan daripada barangan yang telah disertifai oleh HSA. Kan? Jadi itulah untuk tajaan minggu ini daripada Kak Sofia and Suria. Jadi anda ingin mendengar cerita lebih lanjut daripada Kak Sofia and Suria, tunggulah kepada video yang ketiga, ke video akan datang. Okey, sekian daripada Kak Sofia and Suria dan Kak Jananan. Okey, salam sayang daripada kami. Sayang, sayang, sayang. I love you all.